Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita seperti biasa pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sekali lagi kita dapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi tetamunya di dunia ini. Seterusnya dapat meluangkan sedikit masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini dikenali sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman surga. Mudah-mudahan nanti apabila Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua di hari mahsyar untuk kita menjalani kehidupan yang kekal abadi buat selamanya di alam akhirat, mudah-mudahan semua kita yang ada pada malam ini dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak sambung lagi berkaitan bacaan tajuk tentang marah. Okey. Dulu kita dah sebut tentang la taghdab. Nabi banyak kali pesan pada kita supaya jangan marah. Hari ni kita nak tengok tahap marah yang ada pada diri kita manusia ni. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab yang kita sedang baca ni, tuan-tuan, iaitu kitab Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya dia, tahap marah yang ada pada diri manusia ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama dia kata yang melampau. Itu marah yang pertama. Yang kedua, peringkat terlalu kurang. Terlalu kurang marah. Yang ketiga, peringkat sederhana. Baik, kata dia kemarahan yang melampau adalah tercela. Kata Imam Ahmad Ibnu Qudamah, marah yang melampau ni dicela kerana ia akan mematikan fungsi akal dan agama. Itu sebabnya kalau marah melampau ni dicela oleh agama kita lah. Sebab dia menghilangkan fungsi akal dan menjadikan manusia hilang pertimbangan. Dan marah kan, kadang-kadang terajang dinding, pecah dinding, tak apa. Walaupun besok dia kena baiki balik kan. Janji dia lepas marah dia tu, tapi tak okey lah. Sebab melampau marahnya. Dari segi pemikiran pun
tak boleh berfungsi dengan baik bila marah yang melampau ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kurang marah. Kurang marah. Kata Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sifat ini pun dia kata tercela. Yang melampau tadi tercela, yang kurang pun tercela, kan? Kerana seseorang itu tidak lagi mempunyai semangat dan kegairahan. Ini yang menyebabkan dicela. Siapa yang tiada langsung sifat marah, dia tidak akan berdaya untuk melatih dirinya, kerana latihan diri hanya akan sempurna apabila sifat marah dapat mengatasi nafsu. Kan? Kalau tak ada marah, dia ikut je lah apa hak yang nafsu dia nak buat. Tapi kalau dia ada marah, contoh dia kan, nafsu dia tersilap, dia akan kutuk nafsu dia. Kenapa engkau buat macam ni? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu? Misalnya, ya, dia akan jadi macam tu, yang menyebabkan akhirnya kita menyesali dosa-dosa, maksiat, kesilapan yang kita lakukan. Tapi kalau tak ada marah, dia macam meredakan maksiat yang dia buat tu. Walhal sebenarnya maksiat dosa, patut tak boleh reda, kan? Tapi kerana tak ada marah tadi, dia ikut je. Itu sebab kata Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang tahap ini pun dicela. Dengan sebab itu, kenapa dia akan memarahi dirinya apabila ia cenderung kepada syahwatnya yang hina, syahwatnya yang menjerumuskan dia kepada perkara dosa, kan? Sebab itu ketiadaan sifat marah adalah suatu keadaan yang tercela. Jadi yang ketiganya hak kita sebut tadi, bersederhana. Bersederhana dalam marah ini adalah dituntut. Jangan marah melampau-lampau, ataupun langsung tak ada marah, tak boleh juga, kan? Dia pertengahan. Apabila api kemarahan memuncak, ini tuan-tuan semua dah tahu dah, kita baca ni sebagai untuk memperkemaskan lagi maklumat yang memang kita tahu, kan? Bukan yang kita baca ni tuan-tuan langsung tak pernah dengar pun cerita gini sebelum ni. Dah, kan? Memang dah pernah dengar, biasa dengar dah pun. Tinggal lagi bila kita baca ni, mudah-mudahan kita tilik pada diri kita, kita ni yang bahagian mana? Kalau marah ni macam mana? Kan? Marah yang melampau ke, ataupun bersederhana ke, ataupun langsung tak ada sifat marah ini. Jadi kita boleh tengok. Dan bila kita tahu kita ni berada di tahap yang mana, tuan-tuan, maka bolehlah kita membuat rawatannya. Kan, kalau kita contohnya marah yang melampau, pasal apa kita ni marah di luar kawalan ni? Misalnya, dekat sini ada rawatan, kena rawat, tak boleh tak rawat, kan? Kerana apa? Kerana marah itu ialah berpunca daripada tipu daya daripada syaitan, yang menghendaki kita manusia ni supaya jangan hidup dalam keadaan ukhuwah. Jangan ada hidup secara persaudaraan yang baik ni. Biar sama-sama manusia ni bergaduh, kan? Biar sama manusia ni bergaduh. Ni memang hasrat utama syaitan dah. Kalau dia tak buat kerja dia ni, tuan-tuan, maka dia akan, dia je lah, dia dan anak beranak dia je lah yang akan nanti dihumbankan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sedangkan hasrat syaitan ialah untuk nak sesatkan semua keturunan anak Adam ni. Dia nak sesatkan semua, tuan-tuan. Tak tinggal seorang pun dia tak mau tinggal. Dan syaitan ini adalah satu makhluk yang begitu kreatif, mempunyai matlamat yang jelas, bersemangat, ya.
Tapi hak yang kreatif, yang matlamat yang jelas, yang bersemangat dalam untuk mencapai matlamat itu tak berapa ramai ada pada kita manusia. Kita kalau kena buat banyak sikit kerja kan merungut kan, ngeluh. Syaitan ni dia kreatif, tak boleh macam ni, dia akan buat macam ni. Macam-macam kaedah yang akan dia lakukan. Tak boleh plan A, plan B, tak ada plan B, plan A gagal, ada plan C. Banyak plan, banyak perancangan dia lah tuan-tuan. Tak boleh cara satu, cara dua. Tak boleh cara dua, gabung cara satu, cara dua. Tengok macam mana kita manusia ni, kan? Sebab tu kita ni tuan-tuan, orang biasa ni tak boleh kata kita ni akan bebas selamat daripada tipu daya syaitan, kan? Kalaupun waktu ini kita menang, tapi sebenarnya syaitan tidak pernah angkat bendera putih. Okey, Tuan Haji saya tak nak kacau dah Tuan Haji. Pasal Tuan Haji bila saya nak tipu Tuan Haji je menang. Oleh yang itu, biarkan pada Tuan Haji, tuan-tuan, ustaz, imam, AJK untuk nak buat kebaikan. Dia bagilah kejayaan waktu ini. Ketika ini kita mengetahuilah tuan-tuan bahawa kita telah berjaya dalam pertandingan tadi. Kita nak datang masjid ni tadi, kita tengah berlawan dengan syaitan. Kita bertanding dengan syaitan, cuma kita tak masuk gelanggang macam yang kita tengok wrestling ke, tinju ke, kan. Tapi hakikatnya kita sedang berada dalam gelanggang, berlawan dengan syaitan tadi. Akhirnya dalam perlawanan tadi kita menang, kan. Kita ada sini, maknanya kita menang. Kalau kita tak ada sini, kita tak ada majlis ilmu, kita duduk yang bukan dalam majlis ilmu, ketika itu sebenarnya kita tewas, kita sedang kalah. Ketika ini syaitan berlawan dengan kita, kita menang. Tapi adakah kerana syaitan dah kalah dengan kita tadi, dia angkat bendera putih? Tidak, tuan-tuan. Dia kata tak apa, tuan-tuan nak duduk dalam majlis ilmu, duduklah dalam majlis ilmu. Tapi nanti lepas keluar daripada majlis ilmu, balik rumah, dia datang balik, tuan-tuan. Di waktu mana kita lalai, di waktu mana kita cuai, maka ketika itu syaitan akan berjaya lah. Syaitan akan berjaya. Kita ni antara itulah selalu menang dan kalah. Menang tapi banyak kali kalah, kan? Jarang sekali menang, tapi banyak kali kita kalah. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena siap sedia membentengi diri kita daripada tipu daya syaitan ini. Kerana syaitan tak pernah berhenti untuk menyesatkan kita, menipu kita, menggoda kita manusia, memperdaya kita manusia. Maka kita pun tidak boleh berhenti menyediakan benteng diri kita daripada diceroboh oleh syaitan. Tu. Jadi marah-marah ni berpunca daripada kerja syaitan lah. Dia nak supaya kita sama-sama kita ni marah antara satu sama lain. Bila marah antara satu sama lain, dia akan jadi punca bergaduh. Mula-mula mungkin marah, lepas tu bergaduh, lepas bergaduh akhirnya berbunuh-bunuhan, kan? Lepas berbunuh-bunuhan, berdendam. Kalau kita orang Melayu ni biasa sangatlah dengar dendam 7 keturunan. Bukan kata habis dah ayah-ayah kita dulu berlawan, ada hak mati kena bunuh apa semua, mari kat apa bahagian kita sebagai ciciok ke apa, cicit ke ciok, kan. Patutnya dah lupakan dah tu cerita kisah silam, kan, yang berlaku tu. Tapi tak masih ingat lagi, ada lagi dendam. Ni dululah, cerita dulu, tuan-tuan, yang selalu kita ditayangkan, kan, dendam 7 keturunan. Hutang darah balas dengan darah, hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Macam tu, kan. Memanglah. Tapi dekat sana ada lagi yang lebih baik. Kalau sekiranya antara yang krisis ni tadi
Yang satu pihak lagi memberi maaf, itu yang terbaik. Tapi ni saya sebut je lah tuan-tuan, nak buat memang bila kena atas batang hidung sendiri baru tahu boleh ke. Sebut memang mudah, orang buat silap dengan kita kan, maafkan je lah kan. Itu sembang dia boleh, tapi gitulah maknanya. Kalau boleh buat, itulah yang terbaik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh imam kita kan, Imam Asy-Syafi'i, yang kita berpegang dengan aliran pemikirannya, terkenal dengan mazhab Syafi'i kita di Nusantara ni kan. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i, kalau kita nak ambil contoh sahabat, tinggi sangat tuan-tuan, tak terjangkau untuk kita mengikut jejak langkah sahabat, apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setara Imam Syafi'i, watak Imam Syafi'i, akhlak Imam Syafi'i pun kita tak dan nak dekat sekali. Tapi itulah, begitulah kalau boleh buat kan. Sebagaimana yang kita sebut Imam Asy-Syafi'i ni, kalau orang khabar dekat dia imam, ada seorang ni dia marah betul dengan imam. Dia kata dengan saya, kalau dia jumpa dengan imam, dia nak tumbuk imam, dia nak bantai imam, dia nak belasah cukup-cukup imam pasal dia marah tu. Oh, imam kata memang marah betul dia kat aku kan. Memang dia ni, lelaki ini memang marah betul dia pada Imam Syafi'i. Kalau perkara yang demikian disampaikan kepada kita, kita ni silat bunga-bunga, silat pulut ada kan tak? Adalah sikit-sikit dulu belajar silat sendeng, apatah lagi ada gayung, ada cekak, taekwondo pun kita boleh juga kan, karate kan. Boleh. Kalau perkara yang demikian kan tuan-tuan sampai kat kita, kata Tuan Haji, ada orang dia marah betul dengan Tuan Haji. Dia kata masa dia cerita hari itu, dia nak selamkan kepala Haji dalam longkang, dia kata. Tu memang marah betul tuan-tuan kan. Tapi agaknya kita jawab macam mana? Dia ingat dia seorang boleh selamkan kepala kita dalam longkang. Dia tak tahu lagi kita lagi boleh, lebih pada boleh kan kalau nak buat. Tu jawapan kebanyakan kita hari ni lah. Kita hari ni bukanlah maksud tuan-tuan, kita ni saya sebut secara umum. Tapi Imam Asy-Syafi'i ni dia pergi kedai macam kita contoh kan, beli barang, beli beras, beli tepung, beli gula, beli minyak, beli kicap, beli biskut, packing tu, pergi ke rumah lelaki ni. Pergi tuan-tuan, pergi jumpa dengan lelaki yang kata nak bantai Imam Syafi'i ni tadi. Bila sampai depan dia, Imam Syafi'i ni tadah je. Aku dengar cerita kamu nak pukul aku. Sekarang ni aku ada dah depan kamu, silakanlah pukul lah. Mana kalau nak lempang pun lempang lah. Nak bagi ni muka dia tuan-tuan, suruh dilempang. Kalau kita ada ke nak buat gitu? Memang tak lah tuan-tuan. Dia nak lempang kita, lawan dengan kita dulu, tengok siapa yang kena lempang kan. Dia nak bantai kita, tengok dulu, lawanlah dulu. Kita tak keluar habis lagi silat pulut kita ni. Bukan silat pulut lah sangat pun, silat pengantin tu tuan-tuan, tak keluar habis lagi bunga tu. Baru satu rentak aja kan. Kita belajar dulu 3 bangsa. Ni hak baru nak tunjuk dia tak sampai suku lagi. Contoh kan. Sedap dia kata nak bantai kita, nak belasah kita kan. Allahu Akbar. Tapi Imam Syafi'i ni sampai-sampai dia kata pukul lah aku. Bila dah duduk kat depan, tidaklah sebenarnya nak pukul pun, nyembang je tuan-tuan, kencang. Seumpama kalau kita sebut sembang kencang ni, umpama badak sumbu boleh terbang. Badak sumbu berendam je, tapi kerana dengar cerita dia tu kencang sangat, kira-kiranya badak sumbu boleh terbang. Tak, dia tak pukul Imam Syafi'i. Lepas tu Imam Syafi'i bila nak berpisah dengan dia ni, bagi hadiah bungkusan hak yang kita sebut tadi contoh dia lah.
kan, macam masjid kan selalu buat bakul kepada asnaf kan, bakul apa packing barang-barang tu tadi hantar dekat rumah orang yang kurang bernasib baik sebagai bantuan pada dia kan. Imam Asy-Syafi'i tinggal barang tu kat dia sampai orang ni malulah kan, sembang kata nak bantai, nak pukul apa semua, tiba-tiba orang yang dia nak pukul tu bagi macam-macam makanan ya. Tu Imam Syafi'i punya akhlak kan, yang kita hari ni macam tak dapatlah nak ngikutnya kan. Tapi tu kita cerita tu, kalau ada yang boleh turut jejak Imam Asy-Syafi'i macam tu, hebat lah tuan-tuan kan? Imam Asy-Syafi'i bila ada orang maki apa semua kat dia, dia angkat tangan, ya Allah kau ampunkan dosa dia. Kita kalau dengar orang maki kita, faham-faham je lah kan tuan-tuan, kita doakan kat dia supaya Allah timpakan azab. Tu timpakan azab tu sikit. Kalau dia pun nak marah juga, dia pergi jumpa bomoh ke ataupun orang yang boleh menyampaikan hajat dia, buat dia ni kena busung lah, buat dia ni menderita, akhirnya sampai mati dalam keadaan terseksa. Jangan mati terus, mati perlahan-perlahan kan, biar puas hati dia. Pasal apa? Marah betul dia dekat orang ni, duduk buat khianat, duduk maki, duduk buat kita sakit hati kan. Imam Asy-Syafi'i dia angkat tangan, ya Allah kau ampunkan dosa sahabat aku ni yang maki dia apa semua. Sehingga sahabat Imam Asy-Syafi'i ni tanya, wah Imam, kenapa Imam doakan kat dia macam tu? Doakan kebaikan, doa minta ampun. Kalau kena ke dia dak lah kan. Dia buat maksiat, dia buat dosa, lepas tu kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan. Ni kan ramai kan saudara kita tengok macam-macam hal, macam-macam perangai. Ya Allah kau berikan hidayah pada dia, kau ampunkan dosa-dosa dia yang macam-macam tu. Ini susah nak buat kan, kecuali dia baik, kecuali dia memang duduk dalam majlis ilmu. Ini kita tolong doa lah kan, hak diri sendiri doa, kita pun top up lagi dengan doa kepada dia. Tapi kepada saudara kita yang macam-macam hal tu, sepatutnya pun kena doakan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, ada bagi taufik kepada dia. Mudah-mudahan dia jadi orang Allah, dia jadi orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi dia kefahaman dalam agama, beri kekuatan untuk dia beramal dengan ajaran Islam ini. Tu doakan macam tu. Baik, jadi bila kita sebut ni tadi kerana api kemarahan telah naik kepada otak, kemudian menutupi akal fikiran dan juga mungkin menutupi perasaan dia. Mata akan menjadi gelap sehingga dia tidak dapat lagi melihat secara waras. Baginya dunia telah menjadi gelap gelita, otaknya menjadi seumpama sebuah gua yang dinyalakan api. Suasananya menjadi kelam dan panas serta penuh dengan asap. Sedangkan sebelumnya ada obor kan, tetapi dengan sebab marah ni tadi hilang dah cahaya. Bukan sahaja tak ada cahaya, gelap terus kan. Ketika itu pendiriannya tidak lagi teguh, percakapannya tidak lagi didengari, gambaran sebenar tidak lagi kelihatan dan dia tidak mampu untuk memadamkan api kemarahan itu. Begitulah sifat marah akan lakukan terhadap hati dan otaknya, dan kemungkinan kemarahannya akan bertambah parah sehingga dia tergamak membunuh saingannya. Ya, punca jadi bunuh-bunuh orang ni pasal dia asal dia marah mula kan. Mula dia marah, lepas marah tak puas hati, setakat marah nampak tak faham pada orang marah ni, akhirnya ambil tindakan bunuh dia senang. Kan? Antara kesan luaran kepada sifat marah ialah perubahan warna kulit. Ya, kalau orang marah ni warna kulit dia berubah tak? Tengok pada muka, mudah nampak tak? Marah jadi merah muka dia. Tu maknanya dia punya dah naik sampai ke muka tu kan. Anggota badan dia menjadi
menggigil. Tu tanda marah tu. Kalau tak menggigil, tak marah sangat tuan-tuan. Setakat kita bertekak, bertengkar sikit-sikit, tak sampai gigil tu okey lagi, tu boleh kontrol tu. Ya, tapi kalau sampai menggigil-gigil tu memang itu memang marah betul tu kan. Ya. Kecuali kita tengok Arab dia lain sikit. Arab budaya dia bertengkar ni macam kita ingat nak bertumbuk tuan-tuan. Macam nak tumbuk kalau tempat kita memang 7 keturunan lah dendam kan. Cara gaduh, cara bertengkar macam tu kan. Dia kita ingatkan akan bertumbuk lah dia ni kan. Memang depan kita tengok 2 orang lelaki bertengkar, bukan suara slow-slow cakap ni. Suara dia kalau orang duduk dekat-dekat situ tu kira 100 meter boleh dengar tu. Kira sampai kat luar masjid tu boleh dengar lagi suara dia ni. Memang dia marah betul. Tapi tak lama lepas tu kita tengok dia boleh cup-cup. Memang luar biasa tuan-tuan. Marah dia tadi tu, bila kita tengok pula tak lama lepas pada tu boleh cup-cup macam tadi, hak yang marah tu bukan macam berlakon macam berlakon. Tapi tadi kita ingat memang dia akan bertumbuk dah ni. Kalau tempat kita kalau bertengkar sikit-sikit biasa kan. Tapi kalau bertengkar sampai terangkat cawan tepuk meja tu tunggulah kawan-kawan yang lain ready. 2 orang ni tak lama ni kejapkan bertumbuk ni. Kan? Kejapkan bertumbuk. Kita duduk dekat-dekat tu ready nak leraikan, nak tolong leraikan kan kalau berlaku betul gaduhan ni. Tapi Arab kita dah sekali pengalaman tu kan tuan-tuan. Lepas pada tu kita dengar ada lagi pertengkaran macam tu. Kita tak heran dah. Sebab memang takkan jadi sampai bertumbuk lah. Ni Arab. Kita pernah akan cerita Arab ni satu juga yang hebatnya tuan-tuan. Siang hari bergaduh, malam rehat, besok sambung balik. Tapi waktu malam, hak kawan yang bergaduh, bertumbuk, bergusti ni tadi, dia ronda. Dia tengok kawan dia yang lawangan dia tadi. Luka badan dia, ada kecederaan, bengkak situ, bengkak sini. Dia tolong sapukan minyak, dia tolong urut. Kan? Ni malam ni. Ya, waktu malam. Tapi besok siang, hak yang dia tukar urut tu gaduh balik. Ini memang budaya yang kita tak jumpa dekat bangsa lain, melainkan bangsa Arab. Kalau kita baca kitab sirah, tuan-tuan ada diceritakan bagaimana di kalangan orang-orang Arab ni dia bergaduh. Pernah bangsa Arab yang bergaduh lama ni, Aus dengan Khazraj, dia bergaduh. Tapi malam, waktu hak kata tak bergaduh tu, waktu malam berhenti. Waktu malam hak tak berhenti ni, dia boleh pergi ziarah musuh dia hak siang hari. Musuh dia ni pula waktu terima orang yang berlawan dengan dia waktu siang, dia layan elok. Ni tetamu dia. Orang Arab ni dia sangat memuliakan tetamu. Tu antara kita sebut sifat baik dia. Siang hari bergaduh, malam kalau kawan tu jadi tetamu, dia akan beri layanan yang begitu eksklusif. Bukan saja layan macam tu yang kita sebut tadi itulah, tolong rawat kecederaan kawan tu. Walaupun siang tadi dia berdua ni, contoh dia bergaduh kan, berlawan apa semua, bengkak muka apa semua, bertumbuk ni tadi, malam kawan ni tukang sapu minyak, tukang urutkan balik. Kita tak ada kan, yang tak jumpa macam tu kan. Gaduh lama dah, gaduh tak habis lagi tuan-tuan. Tu kan, tak habis lagi. Nanti anak dia pula sambung permusuhan tu. Ayah dia mati dah, anak dia pula tolong sambung permusuhan yang tak selesai lagi dengan pakcik tu. Pakcik tu berumur dah kan. Hak dia orang muda, kuat lagi dah. Tapi itulah, nak cerita tak habis tadi tu, dendam kan. Jadi dia sebut tadi, anggota badan menjadi gementar, menggigil, membuat kerja tidak teratur, bertukar tingkah laku, berperangai seperti orang gila. Memang tuan-tuan kita tengok kan, kalau orang marah, kadang-kadang
kita pun tak sangka suara perempuan akan bertukar menjadi suara lelaki. Kan? Dia perempuan, tapi waktu dia marah tiba-tiba jadi suara lelaki. Kan? Bila dia dah okey apa semua, kita tanya, kenapa tu tadi sampai keluar suara lain tu? Dia pun tak ingat sebab waktu tu dia kata dia burn out. Kan? Burn out ni apa? Hilang kawalan. Penat yang teramat sangat ke gitulah kan. Jadi waktu hak yang dia dah hilang kawalan tadi, marah ni ialah, ya kalau kita marah pun jangan sampai apa orang lain dengar kan, contoh kan. Tapi bila dah hilang kawalan ni, peduli apa orang nak dengar kan. Kan, asal orang lain tak dengar, tapi kerana ni tadi dia lepaskan, akhirnya menyebabkan orang-orang di sekeliling dia tahu, oh marah kan. Cek tengok pula yang marah tu perempuan, ingatkan lelaki. Kan, ingatkan lelaki, rupa-rupanya yang marah tu sebenarnya perempuan. Kalau orang lelaki marah memang tu kita tahu tu suami dia marah tu kan. Tu suami dia marah pasal memang dia keluar juga suara jantan dia. Tapi orang perempuan kadang-kadang kalau hak luar tu tak perasan, ingatkan lelaki yang marah tadi, rupanya perempuan. Jadi seperti orang gila. Sekiranya orang yang marah melihat keadaannya ketika itu, huduh muka dia. Orang marah ni huduh muka dia. Pasti dia akan rasa jelek lah terhadap diri dia. Waktu marah ni buruk wajah dia. Bila dia ingat macam tu, lepas ni tak nak marah lah kan. Lepas ni tak nak marah. Kita semua sedia maklum bahawa keburukan batin adalah lebih teruk lagi daripada itu. Sebab yang membangkitkan kemarahan itulah tadi tuan-tuan, antaranya kita sebut ada sifat bangga diri. Ada sifat bangga diri. Kita ni kalau ada lebih-lebih apa semua, jangan duk membanggakan diri pada orang lain. Sebab ramai yang marah, ramai yang tak suka kepada orang yang ada sifat ujub ni, sifat bangga diri kan. Kita ada kelebihan, kita dapat apa-apa, kita je sudahlah. Tak payahlah kita ni nak kongsikan pada semua orang contohnya. Sebab ramai yang tak suka pun dengan kelebihan yang ada pada orang lain. Asyik-asyik dia je dapat menyampah aku, kan, ada keluar ayat tu. Macam je dia je yang dapat kan. Macamlah dia tu bagus sangat. Orang lain pun kadang-kadang macam itulah. Ada kelebihan yang tertentu, tapi dia tidak siarkan kepada umum. Diam je kan. Kita sebut diam-diam ubi berisi. Nampak pun diam, rupanya banyak isi dia. Macam itulah. Mengikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk, bukan resmi lalang dah mendongak aja. Walhal tak ada apa-apa pun, tapi gaya mendongak aja kan, tak ada menegak aja, tak ada apa ni, walhal kosong je. Sedangkan padi tu nampak tunduk macam tu, tengok isi banyak. Jangan ada sifat bangga diri ataupun gurau. Asyik gurau je. Ini juga punca menyebabkan jadi marah. Bertikam lidah, khianat, tamakkan harta, tamakkan pangkat. Ini pun punca jugalah jadi marah kan. Tamak pangkat, burukkan kawan ni, wah tak ada apa-apa pun, tapi sebab dia yang nak pangkat tu, dia burukkan kawan. Dia boleh jadi kawan pijak kepada kawan, kawan pijak kepada kawan kan. Tu punca menyebabkan jadi marah. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok, bila kita sebutkan tadi itu, termasuklah saya contoh kan, ada perkara yang kita sebutkan tadi itu,
Maka dalam konteks yang kita belajar ni, kita nak tengok macam mana cara untuk kita merawatnya. Dalam kitab ni akan diterangkan kaedah untuk merawat sifat yang tercela ni. Wallahu alam. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian tuan-tuan terhadap perkongsian yang sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan juga kita sentiasa dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.